Hello, selamat datang ke Bak My Mainan Hang, satu video ulasan mainan di mana saya akan meminjam mainan anda untuk dijadikan ulasan. Pada episod ini saya akan mengulas mainan daripada siri Star Wars 6-inch Black Series keluaran Hasbro. Mainan ini dipinjamkan kepada saya oleh Gan Eugene. Okey. Pada yang siapa yang dah tengok video saya yang sebelum ini, iaitu di mana saya dah buat ulasan berkenaan 6 inci Luke Skywalker, ini dia punya kedua dia tu, iaitu Darth Maul ya. Sedikit latar belakang lah. Pada pertengahan tahun ni ya, Hasbro ada keluarkan siri aksi figura baru untuk mainan Star Wars, iaitu Black Series. Black Series ni ada dua skala. Dia ada 6 inci, dia ada 3 suku inci. Hari ni saya akan mengulas yang skala 6 inci. Okey. Star Wars Black Series skala 6 inci ini adalah yang pertama sekali dikeluarkan oleh Hasbro setelah berpuluh-puluh tahun, sejak tahun 77 dulu mengeluarkan aksi figura hanya berskala 3 suku inci saja. Jadi barulah kali ini dikeluarkan yang 6 inci. Hasbro ni dalam siri 6 inci ni hanya mengeluarkan 4 figura bagi setiap wave. Dan wave pertama dikeluarkan ialah Luke Skywalker, Darth Maul, R2-D2 dan Sand Trooper. Okey, jadi pada hari ini saya akan buat ulasan berkenaan Darth Maul. Yeah, now we will reveal ourselves to the Jedi. Okay, ini kotak dia. Amat menarik sekali. Yeah, lain daripada versi kalau yang 3 sungku inci kan, dia banyak bubble pack. Kali ini dia dalam kotak. Itu kita boleh nampak ya. Nombor 2 Darth Maul daripada series Black Series ini dia punya kotak. Sangat menarik. Saya suka sangat dia punya kotak dia. Okey, saya tak nak buat review pasal kotak. Saya nak buat review pasal mainan. Okey, inilah dia. Dan mainan, ketinggiannya adalah 6 inci. Iaitu lebih kurang sama ketinggiannya dengan figura-figura lain di luar sana tu, macam Marvel ya, dan DC, SH Figuarts yang banyak keluar 6 inci. Jadi dia skala dia lebih kurang lah. Sebab ini pun 6 inci juga. Jadi ketinggiannya bolehlah disama-samakan dengan mainan yang saya sebut tadi. Okey, ini Darth Maul ya. Darth Maul ni adalah Sith Lord yang paling saya kagumi dalam trilogi prequel ya, episod 1, 2 dan 3. Dia ni keluar ni, Muhammad ni hanya keluar di episod 1 saja, Sith Lord ni. Dan saya rasa memang dalam movie tu karakter dia sangat underdevelop. Patutnya boleh dikembangkan lagi dalam episod 2 dan 3. Tapi tak apalah, itu lain punya kisah. Ini dia punya mainan dia ya. Okey, sebelum kita tengok mainan dia, kita lihat dia punya aksesori dia. Darth Maul ni datang dengan aksesori dia punya apa ni yang panggil apa? Dia punya itulah yang duk tengok ada binoculars tu. Apa orang putih panggil Melayu, dia tak tahu panggil apalah. Okey, so inilah dia ya. Kalau kita lihat dia punya tahap kehalusan dia tu ya, dia ada emas di situ ya, dia cat emas kat situ, tempat dia punya tepi dia tu, tak tahu dah betul-betul apa kemudian ada ukiran-ukiran dekat tepi tu. Memang sangat halus. Saya suka sangat dalam siri 6 inch Black Series ni. Satu yang saya minat ialah dia punya kehalusan dia tu. Okey, ini dia punya lightsaber double bladed ya. Ini memang Darth Maul punya lah. Memang tak boleh nak tengok double bladed, orang tahu ni Darth Maul ni memang dia punya signature lah ini ya, kita tengok lagi sekali ya, daripada segi kehalusan itu ya, butang-butangnya dan sebagainya, warna-warna, ada warna merah, sangat halus ya. Dan dia boleh diputuskan begini sama juga masa di akhir episod 1 masa siapa tu, Obi-Wan Kenobi potong lightsaber dia jadi 2 jadi putus. Okey, jadi kita boleh sambungkan balik. Blade dia pun boleh dicabutkan ya. Dia punya blade pun boleh dicabutkan juga. Jadi kalau kita nak buat satu aksi seperti mana dalam episod 1 kan, dia lawan dengan Darth Maul, dia sebelah saja macam ni panjang melawan Darth Maul, lawan Qui-Gon Jinn dalam Qui-Gon Jinn di Tatooine, dia sebelah saja kan macam ni kan. Jadi kita boleh buat aksi figura macam tu juga. Nanti satu hari bila Hasbro keluarkan Qui-Gon Jinn, boleh lagi terpadankan dengan dia. Okey, so itu dia punya aksesoris. Aksesoris yang ketiga ialah dia punya kepala. Dia ada bagi kepala ekstra.
dengan tanduk-tanduk dia. Okey, tanduk dia agak tajam sikit lah compared tu apa bandingkan dengan yang 3 segi kunci kan, macam bonjol kan, macam benjol. Tapi yang ni tak, yang ni memang tanduk lah. Memang boleh rasa dia punya tajam tu, tapi taklah tajam sangat. Okey, kita tengok dia punya ukiran tattoo muka dia memang halus, dengan dia punya telinga dia pun begitu, memang sangat halus dia. Okey, kenapa dia adakan kepala, aksesori kepala, nanti saya tunjuk. Okey, ini dia Darth Maul. Ya. Watak yang diminati ramai seperti yang kita dapat saksikan dalam episod 1 The Phantom Menace. Itu dia. Ini adalah seperti mana yang kita lihat dia di Tatooine, masa dia mula-mula nak turun ke Tatooine tu, masa dia tengah nak mencari Qui-Gon Jinn. Masa tengah nak memburu Qui-Gon Jinn dan Amidala, nak bawa balik Amidala ke Naboo. Jadi dia turun ke situ atas arahan Palpatine. Jadi bila dia turun ke Tatooine tu, dia turun saja, keluar saja daripada Sith Infiltrator tu, inilah pakaian itu. Dia memakai jubah Sith Lord dia ni, yang panjang, ya. Okey, jubah dia ni dibuat daripada getah lembut, ya. Getah lembut, kita lihat dia, memang dia punya ukiran dia memang teliti sangat-sangat. Demi kedutan-kedutan dia sangat banyak, orang teliti. Memang best gila lah, memang nampak. Dan yang seronok sekali, kalau kita lihat kan Darth Maul kan dia ada tanduk kan kat atas kan. Jadi kita lihat dekat atas ni, ya, kita boleh nampak timbulan-timbulan tanduk dia tu pun ada di situ juga. Macam mana begitu halus lah dia punya ukiran itu. Ya, kita boleh nampak dia punya timbulan tanduk. Okey, problemnya ni, dia punya jubah ni kalau nak dikeluarkan, kenalah dicabutkan sekali dengan kepala. Sebab jubah dia memang melekat dengan kepala dia. Okey, nak keluarkan dia. Kalau patah, sorry ya kan. Alright bro. So inilah dia. Apa aku ngarut ni. Okey, inilah dia aksesori Darth Maul dengan jubah dia tu, kita letak kat sini, ya. Jadi inilah dia Darth Maul yang tak berjubah. Jadi tu sebablah Hasbro bagi kita lagi satu aksesori kepala, supaya kita boleh lekatkan kepala dia kat sini. Jadi kita dapatlah satu aksi figura Darth Maul seperti yang kita lihat di penghujung episod 1. Ya, di mana dia lawan dekat Naboo tu, dia lawan Obi-Wan Kenobi dengan Qui-Gon Jinn. Okey. Lagi sekali, seperti mana saya nampakkan tadi, saya tunjukkan tadi, memang dia punya hasil ukiran dia sangat-sangat teliti. Saya suka sangat. Daripada segi kedutan baju dia tu, ya. Kemudian baju dia buat daripada, bawah ni buat daripada getah lembut, tapi ada juga dicampurkan sikit dengan kain. Ya, ada juga kain di situ. Memang saya tak boleh nak kata apalah, memang cantik sangat. Memang saya puas hati dengan dia punya kehalusan itu. Dan kalau kita lihat kan, ya, ada lubang dekat tepi pinggang ni, di mana kita boleh lekat kan lightsabernya sebegitu, atau sebagaimana orang nak letak sekati hang lah, nak letak macam mana pun, tapi ada tempat di pinggang tu untuk letak dia punya lightsaber. Okey, itu daripada segi kehalusan itu memang first class, saya kagum. Daripada tattoo muka dia tu sampai ke kegedutan baju dia, memang best. Okey, satu lagi kita nak lihat daripada segi artikulasi dia. Okey, kita lihat daripada kepala dia seperti biasa, ya, leh kiri kanan, ya, pusing 360 darjah, ya. Dan disebabkan kepala dia tadi boleh dicabut dan tukar ganti, jadi hati-hatilah bila pusing-pusing kadang-kadang dia boleh tercabut, tapi tak apa, boleh pasang balik. Kemudian dia boleh dongak, tapi tak banyak, situ saja dongak dekat atas tu. Dan nak tunduk pun itu saja, dongak tunduk itu je. Tapi walaupun sikit, okey lagi lah daripada kalau dia pakai yang jubah tu kan, itu lagi langsung tak boleh nak dongak, tak boleh nak apa, sebab kepala dia lekat ke jubah. Okey, tangan dia seperti biasa boleh pusing 360 darjah, ya. Lengan dia punya bahu dia sebabkan dia punya bahu pula, dia punya siku dia sebabkan oleh dia punya baju dia ada ya, sebabkan baju dia begini, ya. Jadi dia tak boleh nak naik sangat, dia punya siku dia tu, dia terhalang. Itu satu komplain saya. Okey.
Dia punya pergelangan tangan dia, ya, boleh pusing. Ya. Sama jugalah dengan sebelah sini juga, ya, pergelangan tangan dia boleh pusing. Pun sama juga problem dia. Dia tak nak boleh banyak. Bolehlah kot kalau kita nak. Kita kena cari posisi takat 90 darjah macam ni, bolehlah. Bolehlah dia punya siku dia takat situ saja. Kalau kita nak pusingkan, disebabkan oleh pakaian dia. Okey, dia boleh pusing di bahagian perut dia. Okey, naik dan dia macam ada ball joint di situ. Jadi dia boleh gelek, ya, gelek itu ya. Bukan saja boleh pusing kiri dengan kanan, ni dia boleh juga tunduk, ya. Dan badannya ke belakang juga begitu. Kakinya pun sama juga, ya, boleh kangkang. Ya, dia punya pakaian ini memang dipotongkan di belah sini jadi untuk memudahkan dia di kangkang. Bagus bro, pandai buat macam tu. Okey, dia punya lutut dia double jointed. Ya, lutut dia double joint. Jadi dia boleh dia boleh itulah. Harap boleh nampak lah, sorry. Jadi dia boleh bengkokkan kaki dia sampai begitu sekali, ya. Ya, boleh bengkok dia, sampai macam tu sekali, boleh bengkok kaki dia. Ya, macam nak tendang bola gitu. Pun sama juga bawah ni, boleh turun gitu, boleh naik, ya. Dan boleh ke kiri dan ke kanan untuk kita boleh buat aksi dia mengangkang begini, dan sementara tapak dia tu di atas permukaan. Okey, itu daripada segi artikulasi. Pun lagi satu, boleh tahan juga. Saya amat suka dari segi artikulasi dia juga. Seperti mana juga dengan aksi figura 6 inch yang lain. Saya rasa memang Hasbro sangat bagus apabila mengeluarkan mainan ni, yang 6 inci, aksi figura 6 inci yang sebegini dengan artikulasi dia kan, dan dia punya tahap kehalusan dia tu, ukiran dia tu, saya sangat puas hati. Mainan ni boleh didapati di Toys R Us. Kata-kata satu Malaysia Toys R Us ada jual, tapi sama ada masih ada lagi ke tidak, tak tahu, sebab mainan ni dikeluarkan pada bulan 6 itu. Jadi sama ada lagi ke tidak, nasib lah, ya, kena pergi tengok lah. Tapi kalau tak ada, bolehlah pergi mencari di Angkor Mall. Rasanya Angkor Mall ada lagi di One Toy, tapi rasanya kena beli satu set kalau di One Toy tu. Harganya RM89.90 di Toys R Us. Mungkin di One Toy kalau beli satu set boleh dapat lagi murah. Okey, maka itu saja. Saya rasa RM89.90 di Toys R Us pun saya rasa amat berpatutan dengan mainan ni, kerana mainan ni sangat menarik daripada segi artikulasi dan juga daripada segi ukirannya tu, kehalusan ukiran itu. Memang saya recommend sangat-sangat untuk anda beli mainan ni. Kalau anda minat Star Wars, kalau anda minat Darth Maul, kalau anda minat Namichi, memang menarik. Dan kalau disusunkan di sebelah mainan-mainan yang lain, memang cun sangat. Okey, itulah saja ulasan bagi saya untuk episod ini bab mainan hang. Kalau anda ada mainan untuk meminjamkan kepada saya, bolehlah saya buat ulasan. Bolehlah emailkan kepada saya, butiran ada di bawah sana tu, ya. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat tinggal. Bye bye.